Barat, yaitu gaya bule. 所以一开始我吃了差不多有10年左右，效果非常有限。 Jadi pada saat Profesor menciptakan produk dan minum selama 10 tahun, hasilnya kelihatan tapi sangat terbatas. 后来慢慢的一直调，奇怪，为什么吃了他们都变得好比较快，为什么我比较慢？ Jadi waktu beliau menjual produk tersebut, kenapa orang bule minum Fixol mereka jauh lebih kelihatan hasil daripada Profesor itu sendiri? Itu terjadi perbedaan antara kita orang Asia dengan orang Amerika atau orang bule. 但是那个时候我只是个 junior， 我没有能力去影响他们改变配方。 Karena pada saat tersebut beliau adalah seorang ilmuwan baru, jadi dia tidak bisa banyak ngomong untuk meminta mereka untuk mengganti formula. 我只能忍耐，但是让我忍耐了差不多有10年。 Jadi beliau hanya bisa sabar itu memang bagus. Akhirnya dia sabar selama 10 tahun. 我终于熬成婆了。 Akhirnya beliau selama 10 tahun itu menjadi luar biasa. 所以我变 junior 了。我变 senior 了。 Jadi setelah 10 tahun ini beliau dari junior menjadi senior, jadi udah bisa ngomong yang keras. 所以我开始介入，这个要不要换那个，这个要不要换那个。 Jadi pada saat beliau menjadi senior, beliau udah bisa mempunyai hak untuk menggantikan ingredient tertentu sesuai dengan kondisi tubuh orang Asia. 所以各位，我是做过那个 guinea pig 很久的时间的。 Jadi beliau pernah menjadi junior yang kecil yang hanya riset doang, nggak bisa ngomong apa-apa, sampai menjadi senior akhirnya bisa untuk merubah banyak sekali formula. 各位，你们都是 lucky 的，你们都是幸运的。 Bapak sekalian, semua kita ini adalah sangat beruntung. Kenapa? Karena kita pas hadir pada saat beliau punya produk udah cocok untuk kita negara Asia. 因为我去试验过， Karena beliau awalnya menjadi kelinci percobaan dulu. 而且改过来是适合我们东方吃谷物长大的。 Akhirnya melalui 10 tahun beliau bisa merubah semua yang beliau ciptakan untuk sesuai dengan kondisi tubuh manusia di Asia. Akhirnya setiap kali kita minum mendapatkan satu manfaat yang sangat luar biasa sekali. 各位，举一个例哈，我们在所有的产品里面，这个 magnesium 哈是没有人去重视它的。 Di mana banyak sekali orang tidak sadar bahwa di dalam produk kita mengandung satu namanya magnesium. Banyak orang tidak melihat apa sih sebenarnya fungsi utama dari magnesium tersebut. 因为这个在我们的土地里面差不多没有了。 Karena magnesium di dalam tanah Asia ini hampir tidak ada sama sekali. 在洋人的土地里面还有一大堆。 Sedangkan di dataran bule itu banyak sekali magnesium di tanahnya mereka. 因为他们的土地是有计划的。 Karena tanah-tanah mereka melalui satu planning yang matang, musim apa harus tanam apa, dan selanjutnya akhirnya mempunyai struktur tanah yang cukup bagus. 他们有休耕啊，他们的土地都划成7块，种6块，有1块休息。 Jadi mereka punya tanah-tanah di bule itu dibagi menjadi 7 tanah. 6 tanah ditanam, 1 untuk di spare dulu, nanti semuanya udah panen, sononya baru ditanam, jadi ada planningnya. Kalau kita semua ditanam, semua dipanen, dan semua hilang. 明年呢换另外1块休息，然后种另外的6块。 Kalau mereka punya tahun depan begitu udah panen, yang udah dipanen tersebut, orang vitamin mineralnya udah hilang, kasih istirahat sebentar, akhirnya dia tanam yang kosong yang lainnya. 但是在我们亚洲，尤其是台湾跟中国，它是1年种2季。 Ya, tapi kalau untuk kita Asia, terutama untuk Cina dan Taiwan, setahun mereka panennya cuma 2 kali. 中间还要种一个短期的。 Dan tengah-tengah dari musim tersebut masih harus tanam yang biasanya berlangsung 2 tahun bisa panen. 所以土地里面那个 magnesium 已经差不多 zero。 Jadi boleh bilang sepanjang tahun mereka untuk Asia, untuk Taiwan dan Cina, daratan semua mereka tanam terus tanpa tanahnya diberi kesempatan untuk istirahat. Makanya magnesium di dalam tanah tersebut udah habis semuanya. 所以为什么？ 很重要的一点，为什么我们一吃Fixol很有效，你们吃Fixolution很有效？ Makanya itu menunjukkan kok ada orang-orang tertentu minum Fixol sangat berfungsi, orang tertentu minum Fixol tidak ada fungsinya atau lambat fungsinya. 因为配方改过来了。 Karena
formula tersebut telah beliau rubah untuk sesuai dengan kita Asia. 配方是符合我们东方人所需要的 formula 来做的。 Formula tersebut berdasarkan daripada struktur manusia kita yang di Asia ini. 好，现在我要告诉大家，那你从肝脏怎么样看到你的健康状况？ Lalu sekarang kita akan masuk ke peranan pentingnya bagaimana dari segi melihat sisi liver Anda untuk melihat total kesehatan Anda ini. 要知道这个，你一定要知道我们身体的结构。 Maka dari itu Anda harus tahu bagaimana sistem daripada organ-organ di tubuh kita ini, baru Anda akan menyimak fungsinya pentingnya liver ini. 我们东西经过嘴巴嚼了以后吞下去，是到胃来的。 Oke, begitu kita makan sesuatu akan masuk melalui mulut dulu, dikunyah-kunyah, masuk ke dalam lambung. 然后在胃里面经过很强的胃酸。 Jadi sampai ke lambung akan diolah oleh asam lambung yang sangat keras sekali. Akhirnya bisa dihancurkan semua makanan ini. 胃酸为什么要很强呢？ Kenapa asam lambung itu harus sangat kuat? 你不可以吃到一条虫还活的跑到胃里面，整个跑到你身体里面还活的。 Karena kalau tanpa sengaja Anda makan sebuah cacing di dalam makanan Anda dan sampai ke lambung, dia masih bisa masuk terobos ke usus Anda sampai ke bagian tubuh Anda, matanglah kita. Makanya semua apapun yang masuk ke dalam lambung Anda, asam lambungnya tinggi, maka semua akan mati. 你想象，如果一只蚂蚁让你不小心吞进去，在你的身体里面跑来跑去，是怎么样感觉？ Jadi kalau asam lambung Anda tidak kuat, seandainya tanpa sengaja Anda makan seekor semut kecil, maka di semut itu di lambung Anda lari-lari sampai ke liver, sampai ke usus, sambil tidur-tiduran, matanglah kita. OK， 你也不可以吃到一个虫的卵，然后它跑到身体里面，然后孵化出来变成一条毛毛虫。 Dan nggak boleh juga kita untuk makan sayur, tahu ada telur jadi cacing, kita masuk, lalu asam lambung kita nggak kuat, dia sampai ke usus kita, sampai ke dalam liver kita, akhirnya dia telurnya pecah, yang muncullah cacing di liver kita, kan nggak lucu bos kalian. Jadi orang nggak main cacingan atau nagaan bos kalian ya. 有一天，那个毛毛虫会在身体里面变成蝴蝶。 Nah, lalu benar-benar kepompong atau ulat tersebut dia menjadi kupu-kupu di tubuh Anda, kan nggak lucu. Kalau asam lambung kita nggak kuat. 这个都不应该存在。 Nah, itu tidak akan mungkin terjadi karena itulah kenapa asam lambung kita itu sangat kuat sekali, bisa untuk mencerna, mematikan apapun ya. 甚至一个卵到了胃，全部都会杀死。 Ya, jadi apapun yang Anda masukkan ke dalam mulut Anda sampai ke lambung, dia akan mati. Jangan coba-coba besok masukin kalajengking ya, bos kalian ya. 什么细菌啊、病毒啊，全部到了胃，全部不可以留住任何一个活 Jadi 口。 semua virus, bakteri, kuman, apapun kalau masuk ke lambung Anda, dia akan mati. 当然你会想到，那我吃益生菌呢，是活的还是死的？ Lalu bagaimana kalau saya makan seperti acidophilus segala macam masuk itu hidup atau mati? 如果那个益生菌你现在有在吃， Kalau seandainya Anda sekarang masih makan seperti acidophilus dan segala macamnya, yang katakan di dalamnya adalah sel hidup, 那个益生菌没有告诉你说它有保护抗酸碱。 kalau seandainya itu tidak memberikan enzim yang Anda makan itu tidak memberikan bahwa dia adalah mempunyai satu lapisan anti asam lambung, 你马上停止，不要吃了。 maka langsung Anda tidak usah minum. Kenapa? Akan hancur oleh itu. Tapi kalau acidophilus dan segala macamnya enzimnya masuk ke tubuh Anda karena dia ada anti asam lambung, nah itu benar-benar karena tidak akan pecah di lambung tapi pecah di usus. 因为那个益生菌到了胃啊，全部死光光，你只是在吃益生菌的尸体而已。 Jadi kalau sebenarnya seperti acidophilus segala macam, kalau dia tidak ada anti asam lambung yang masuk ke dalam tubuh Anda, udah kena asam lambung udah mati. Jadi Anda minumnya apa? Minumnya mayat, bos kalian. OK， 好，现在我们吃的好东西也是到了胃全部分解。 Ya, setelah apapun makanan yang baik yang masuk ke dalam tubuh kita sampai ke lambung dan dia akan mulai diurai. 分解到我们的小肠能吸收的大 Urai 小， sampai sekecil-kecilnya supaya bisa diserap oleh usus besar dan usus kecil. 然后经过12指肠， Akhirnya lewat usus 12 jari, 然后到小肠， akhirnya sampai ke usus kecil, 就被小肠吸收，
akhirnya diserap oleh usus kecil. 所以蛋白质变氨基酸吸收啦，脂肪变脂肪酸吸收啦。Protein diserap sempurna menjadi asam amino, seandainya lemak juga diserap menjadi asam lemak dan semuanya terserap sempurna. 好，小肠吸收完了以后，全部经过一条静脉，叫做肝门静脉。 Oke, setelah diserap oleh usus kecil tersebut, dia akan masuk ke dalam satu saluran kecil, itu adalah saluran menerobos ke daerah liver. Ya, jadi semuanya masuk ke liver. Ya. 进到肝脏。 Lain masuknya ke liver. 所以你看，好东西全部都到了肝脏。 Lihat semua makanan enak yang kita makan, semuanya akhirnya tibalah di liver. 肝脏里面是10亿个工厂。 Di liver kita ini mempunyai 11 jenis pabrik. Wih, mantap ya. 把我们身体所要的东西，这些原料来做 enzyme， 来做 collagen， 来做各种 Iya, luar biasa. Makanya kita masuk ke dalam liver kita ini oleh 11 pabrik ya. Pabriknya bisa bikin jadi enzim, bikin jadi kolagen, bikin jadi ini, jadi itu. Luar biasa livernya kita ini. 当然也做成胆固醇。 Dan juga bisa memproduksi jadi kolesterol. OK， 好，然后经过血管送到全身每一个器官。 Setelah memproduksi 11 pabrik tersebut, dia akan masuk ke dalam pembuluh darah kita. Melalui sistem pembuluh darah kita, dia akan antar ke seluruh sel-sel di tubuh kita itu dipakai oleh setiap organ-organ di tubuh kita ini. 然后被我们身体利用完了以后，剩下的残渣。 Setelah dipakai oleh seluruh tubuh-tubuh organ-organ tubuh kita, sisa ampasnya atau residunya, 剩下的废物， semua residu atau ampasnya 全部又经过血管，再回到肝脏。 dan akan diantar oleh pembuluh darah kita kembali lagi kepada liver. 所以肝脏里面有新鲜的原材料。 Jadi liver kita itu di dalamnya ada material-material yang fresh. 也有废气没有办法使用的那些废弃物， Juga ada toksin-toksin, residu toksin-toksin yang tidak terpakai itu juga ada di liver ini. 全部混在肝脏里， Semua ada di dalam liver. 肝脏就会重新组建我们要的东西。 Lalu dari hal tersebut, liver kita bisa untuk memastikan membuat lagi ingredient yang kita butuhkan untuk sel-sel kita yang sehat. 好，人的肝脏是这样， Lalu inilah fungsinya liver manusia. Jadi liver kita benar-benar sangat weta ya, sangat-sangat 猪的肝脏 luar biasa. 猪的肝脏也是这样， Ya. Livernya babi juga begitu. 牛的肝脏也这样。 Livernya sapi juga begitu. 所以你再吃肝来补肝， Jadi liver itu yang baik sama residu jeleknya semua ada di situ. Jadi kalau orang pepatah kuno mengatakan, kalau liver Anda sakit, makanlah banyak liver sapi, banyak makanlah liver yang lain. Itu yang Anda makan tetap racunnya, sekalian ya. Jadi persepsi yang salah. Kalau liver Anda masalah, minumnya Fixol, bukan minumnya hati hewan-hewan. 他太厉害了。我听不懂他在讲什么。我说如果古人讲，如果你的肝坏的话，你会吃猪肝啊、猪牛肝，全部都没有用的。最好保持我们的肝的就是喝 Fixol。OK， 所以他刚才讲了，我不负责哈。OK， 再来。But it is true， 是对的。 是对的。 Jadi apa yang saya katakan kata Profesor adalah benar ya. Oke. 这中间有一句话我负责，吃会瘦我负责。Minum Fixol jadi baik itu tanggung jawab beliau katanya. Yang lainnya ngomongan saya yang kidul itu nggak jadi apa nggak jadi itu nggak jadi tanggung jawab beliau katanya. 好，所以肝脏就有3个工作。 Jadi begitu lihat Anda liver itu punya 3 fungsi utama. Otomatis semua yang bagus dibikin pabrik-pabriknya, disebarkan semua. Nanti kembali lagi residu simpan di situ, lalu diproduksi lagi residunya gabung sama yang bagus dan diproduksi lagi dan bisa disebarkan ke organ-organ yang lainnya. 3类的工作，第一类叫做 recycle。 Oke, jadi bahasa yang kerennya fungsi utama liver pertama adalah recycle ya, recycle.
所以刚才我讲，这个废物都回到肝脏，所以肝脏是为什么废物要回来呢？ Jadi begitu residu-residu yang telah dipakai oleh organ tubuh kita akan dibawa kembali kepada liver kita. Lalu liver kita akan pertanyakan, wah ini racun nih residunya, kenapa dibalikkan ke sini lagi? 因为废物里面有很多是很难在食物里面萃取到的东西。 Oh, ternyata residu-residu tersebut juga mempunyai ingredient-ingredient penting yang tidak terdapat di dalam makanan kita sehari-hari. Jadi akan dipilah lagi oleh liver supaya digunakan oleh tubuh kita ini. 这个不能随便放掉的， Ini tidak boleh sembarang dibuang karena itu sangat penting karena di pasaran tidak dapat, Bapak sekalian. 应该 recycle 再把它拿回来用。 Lalu harus di-recycle dan dipakai ulang untuk kesehatan tubuh kita ini. 尤其是里面那些 mineral， Terutama mineral-mineral yang terdapat di dalam residu tersebut. 里面的 vitamin 都不能够放掉的。 Vitamin dan mineral yang ada tersebut bisa di-recycle ulang, dipakai oleh fungsi tubuh kita ini. 因为那个很难得，而且有些东西是身体很难吸收，现在已经在身体里面的最好 recycle。 Ya, karena di dalam tersebut bekas recycle tersebut itu ada vitamin-vitamin dan mineral dari residu tersebut yang sangat susah Anda dapat dari luar, tapi sekarang ada di tubuh kita, masa kita buang lagi? Tapi oleh liver dipilah-pilah mana yang bagus, mana yang jelek, akhirnya dipakai ulang untuk membuat tubuh kita lebih sehat lagi. 好，那个在肝脏的功能里面是放在 bilirubin。 Kalau di dalam liver tersebut bekas residu tersebut taruh di bilirubin. Ya, kira-kira kalian tahu lah. OK， 好，所以 bilirubin 呢分成两种，一种是 direct bilirubin， 一个是 indirect bilirubin。 Di bilirubin itu dibagi dua ya, satu adalah langsung dan satu adalah tidak langsung. OK，direct bilirubin 的意思就是说，我 recycle 以后，我是可以不需要经过肝脏的 enzyme 就可以直接使用。 Ya, yang dimaksud dengan langsung itu adalah begitu residunya diterima oleh liver tanpa harus campur dengan enzim di liver kita, langsung bisa dipakai ulang lagi. Indirect 就是说我需要浪费一些 enzyme， 它才会变成可以被再利 Yang tidak 用 langsung 的。 tersebut masuk ke liver, dia harus gunakan sedikit enzim di liver kita itu dicampur jadi satu, baru bisa disebarkan dan dipakai ulang. OK， 好，所以你在做看验血报告的时候，这一块你要把它分成说，一部分是要排掉，一部分 recycle。 Oke, jadi dari melihat dari baca blood test tersebut, Anda harus lihat di indirect sama dari bilirubin tersebut, harus Anda lihat mana yang harus memang di recycle, mana yang harus digunakan ulang. 所以我们的标准数是在中间，这三个数在中间是最好。 Jadi angka yang ideal adalah yang di tengah-tengah daripada angka yang diberikan oleh lab. 因为它是按照重量来算的，所以 by weight 就是它的指标一半吸收了，一半排掉了，这 Jadi 是 kita harus 最 paling 好的 tengah 数。 karena sebagiannya dibuang, sebagiannya diserap oleh tubuh. 好，那这是第一个功能，这个功能对肝脏来讲是非常重要。 Itu adalah fungsi pertama daripada liver yang sangat penting sekali. 假如你发现一个人他的 bilirubin 已经变红质了。 Kalau seandainya Anda melihat dari laporan lab seseorang bilirubinnya udah masuk ke angka merah, 那个是第一要务，因为肝脏已经有重大问题。 ya itu pertama kali harus langsung Anda obatin karena liver Anda udah mulai bermasalah. 而且这个问题会导致黄疸病。 Nah, kalau saat itu akan terjadi seperti istilah kita orang dulu penyakit kuning, ya karena terjadi inflamasi, jadi terjadi penyakit kuning. 他的脸是黄黄的， Jadi wajah-wajah Anda akan jadi kuning. 眼睛的白眼珠是黄黄的。 Jadi bola mata Anda yang putih itu kelihatan seperti kuning-kuning, bukan karena soft lens, Bos sekalian. 所以我们在帮一个伙伴看验血报告，你先看他的脸，假如黄黄的，然后再看他的眼睛，也是黄黄的。 Kalau Anda lagi melihat laporan si konsumen Anda, pertama Anda lihat
lihat wajahnya kuning-kuning enggak, ya. Setelah itu lihat bola mata putihnya kuning enggak. Kalau udah mulai kuning, langsung Anda lihat livernya, ya, udah lihat livernya. 表示他已经有黄疸了。 Ya, itu menunjukkan dia punya, ya kalau istilah orang kuno kita penyakit kuning, ya. 但是如果是那个是 newborn baby 是不要紧的， Ya, kalau itu adalah bayi yang baru lahir, itu nggak masalah bos kalian ya. 刚出生的孩子那个只要去照这个红外线就好了。 Ya, bagi bayi yang baru lahir biasa juga akan kuning-kuning ya. Rata-rata orang tua di sini juga tahu ya. Ini apa? Tinggal disinarin dengan matahari saja ya. Biasa kita bawa pagi-pagi sinar matahari, ya dia beberapa hari lagi dia udah kembali ke normal. 所以肝脏的第一个重大的指标就是在那个医学上面的数字的中间数。 Ya, jadi paling penting adalah indirect maupun direct dari buru-buru ini adalah angka tengah daripada angka yang dikeluarkan oleh lab. 第二个重要的点就是合成蛋白质。 Yang poin kedua yang paling penting adalah 合成蛋白质 protein， 就是 synthesis protein。Oke, yang poin keduanya di bagian livernya ada sintesis. 合成。 Sintesa protein, ya. Oke, yang poin kedua yang paling penting adalah lihat dari segi laporan sintesa protein. Sintesa protein。OK。好，在验血报告里面有4个项目。 Ya, di dalam laporan darah tersebut ada 4 poin di situnya. 第一个叫做总蛋白。 Yang pertama adalah total protein. 总蛋白 total protein 应该是75。 Ya, total protein yang benar di dalam tubuh kita itu adalah angkanya 75. 有的指标是7.5，但是总是75或者7.5。 Ada yang mesinnya khusus 7,5, ada yang 75 itu sama aja kan, tergantung desimalnya. 好，这个75哈，就是你身体里面全部的库存的蛋白质。 Jadi itu menunjukkan adalah protein yang di dalam tubuh Anda, yang di dalam tubuh liver Anda itu tersimpan 70%. Ya, protein itu liver Anda tersimpan 70%. 你一定要记住，不管它什么样的检验所验出来，它都是75或者7.5。 Jadi apapun jenis lab dia, kalau tidak 75 ya 7,5 ya, karena desimalnya berbeda-beda. Itu membuktikan bahwa total protein yang ada di tubuh kita harus mencapai angka tersebut. Kalau kurang, bermasalah. 这是仓库里面的蛋白质， Itu adalah gudang penyimpanan kita punya protein ya. 是冰箱里面的蛋白质没有在用的。 Ya, itu adalah spare-nya kita yang tidak dipakai di dalam tubuh ini. 好，这个是把吃进去的东西一直在使用，就在使用，但是维持的一个特定的比例。 Oke, itu adalah makanan yang kita makan, termasuk protein yang kita makan itu harus dipakai habis dan sisanya selalu harus mempunyai safety stock sebanyak 75. 好，这个 stock 是一个动态的。 Ya, ini adalah semua yang harus tongtai ya. Jadi stok tersebut adalah akan bertambah ya, kayak first in first out itu bertambah, dipakai lalu ada yang masuk lagi, dipakai ada yang masuk lagi. Pokoknya setiap saat anytime harus tersedia 75. 它是有进有出，有进有出。 Ya, dia akan masuk keluar, protein kita dimakan, masuk lagi, dipakai lagi, keluar lagi. Anytime Anda cek harus mempunyai safety stock 75. 好，它里面分成2种，一种叫做白蛋白 albumin，albumin， Satu lagi namanya albumin, ya,白蛋白 albumin. 然后一种叫做球蛋白，就是 globulin， ya, satu lagi globulin. 好，这个应该是4.0， 这个应该是这个应该是4.5， 这应该3.0。 Oke, untuk albumin di tubuh kita harus 4,5, ya. Lalu di globulin adalah 3,0. 所以加起来是7.5。 Ya, tambah ini adalah 7,5. Jadi total protein kita cara gitu. 白蛋白除以球蛋白应该等于1.5。 Ya, jadi perbandingan kedua ini 4,5 sama 3 itu harus 1,5. Ya, itu yang paling normal di dalam liver kita untuk melihat total proteinnya. Itu sangat penting.
只能够相差一点点，不能够差太多。 Ya, kalau naik turunnya boleh 0, berapa sedikit saja, tidak boleh terlalu jauh. 一般这个白球比是医生拿来看你有没有肝硬化的一个指标。 Perbandingan itu biasanya sebagai patokan oleh para dokter melihat apakah Anda punya masalah sirosis atau pengerasan hati. 它的标准是1.0到2.5。 Ya. Di mana kalau di dalam lab dia harus antara 1,0 sampai 2,5. Yang paling bagus adalah 1,5. 如果它白球比是在1.0， Kalau seandainya perbandingan adalah 1,0 或者1.1， atau 1,1 或者更糟小于1， atau kurang dari 1, 表示这个人肝硬化了。 benar-benar orang itu 100% mengalami sirosis atau pengerasan hati. 医生也是这样看的。 Cara melihatnya dari sisi kedokteran juga sedemikian rupa. 医生看到1.0，一定会马上告诉你，你这个肝已经硬化了。 Ya, begitu lihat 1,0, dokter berani vonis bahwa Anda telah mengalami pengerasan hati atau sirosis. 好，这个硬化是 dry 的硬化， Ya, itu pengerasan hati itu karena kekeringan ya. Liver Anda kering, Bapak sekalian. 是缺蛋白质的硬化。 Kekurangan protein yang menyebabkan terjadinya sirosis jenis ini. 好，要是这个人是2.5， Kalau seandainya dia adalah 2,5 或者大于2.5， atau lebih gede dari 2,5 或者是2.4、2.5这样， atau 2,4, 2,5, 也是硬化。 itu juga masalah ada pengerasan. 但是这个硬化就不是 dry 的硬化， Itu pengerasannya bukan karena kekeringan, 它是因为含有太多的脂肪，而脂肪硬掉了。 Nah, ini karena kebaikan lemak dan lemaknya jadi keras, jadi terjadinya sirosis karena lemak. Ya. OK， 我们从这里可以看到这个人他的总蛋白、白蛋白、球蛋白哈，这个是总的，白蛋白、球蛋白、白球比，知道他现在肝脏的状态。 Ya. Jadi paling penting waktu Bapak sekalian melihat laporan liver pertama, lihat mukanya kuning apa enggak, bola mata putihnya kuning. Kalau enggak kuning, pertama Anda harus lihat total proteinnya 7,5. Jadi blueberry-nya segala macam 4,5, 3,5. Ini angka yang sangat standar sekali. Itu bisa langsung Anda bisa vonis orang tersebut sirosis atau sirosis karena kekeringan atau sirosis karena lemaknya terlalu banyak jadi mengeras. Ya, dua-duanya kenanya beda ya, kalau di bawah ini Anda bisa kenanya proteinnya laku. 白蛋白就是做营养用的， Ya, blueberry ini dipakai spesial untuk kebutuhan gizi kita. 球蛋白就是免疫系统用的。 Blueberry ini berfungsi untuk imun sistem. 如果我用形容词来形容，他就是老百姓，他就是军人跟警察。 Kalau kita mengistilahkan dalam istilah kenegaraan, ya ini adalah masyarakat biasa, ini adalah tentara. OK， 那我们平常会把 albumin 当做一个救命的infusion 用的。 Jadi albumin ini bisa kita gunakan seperti infus dalam kondisi darurat. 好像一个人他如果是总蛋白低到7.0、70、69、68、67、65，这个时候都会给他输白蛋白。 Oke. Jadi kalau seandainya total protein orang turun dari 75 jadi 69, 64 atau bahkan 60, maka akan dimasuk ke dia adalah su tanpa ya blueberry ya, masukin ke dalam situ. 白蛋白还有一个用处非常有用，就是这个人如果是水肿的时候，打白蛋白进去，差不多在24小时内它会消肿。 Lalu ini blueberry ini sangat bagus juga kalau seseorang mengalami penyakit suicong ya, itu bengkak air ya, bengkak air bentuknya ya bulat-bulat gila gitu lah ya, kira-kira gitu, dan disuntik albumin, maka dalam 24 jam semua bengkak-bengkak airnya akan mengempes ya. Iya, kira-kira begitu. 好，最后一个肝脏很重要的指标，我们平常把它叫做解毒。 Oke, fungsi yang salah satu pentingnya dari liver itu adalah fungsi untuk detoksifikasi. 但是它其实不完全是解毒。
Sebenarnya dia tidak semestinya 100% untuk detoksifikasi. 因为我们人有22种氨基酸， Karena manusia mempunyai 22 jenis asam amino. 那这22种氨基酸哈，对人、对猪、对牛、对鱼、对大豆，它的比例都不一样。 Jadi 22 asam amino di tubuh manusia, di tubuh sapi, tubuh babi, tubuh ikan, tubuh hewan lainnya, itu semua perbandingannya berbeda-beda antara satu dengan yang lain. 牛有牛的比例，猪有猪的比例。 Sapi ada perbandingan 22 asam aminonya, babi juga ada perbandingannya, ikan juga ada perbandingannya, manusia juga ada perbandingannya yang berbeda sekali. 人有人的固定比例， Manusia juga mempunyai satu perbandingan beda dengan yang lain. 牛的比例很简单，多杀几只牛，全身都拿来测就知道那22种氨基酸的比例是多少。 Kalau mengetahui bagaimana perbandingan asam amino 22 jenis asam amino di dalam tubuh sapi, gampang. Potong 2-3 ekor, Anda lihat saja udah bisa tahu perbedaannya. 猪啊、羊啊也是一样，很容易知道它的22个氨基酸，每一个氨基酸占多少比例。 Jadi kayak sapi, kambing, semua gampang. Anda potong 2-3 ekor, Anda cek asam aminonya 22 jenis ini, Anda udah tahu bagaimana range asam aminonya. 人很难知道， Manusia sangat susah, nggak mungkin kita potong 1-2 ekor kan? 你不可以杀一个人来看看他的氨基酸比例多少。 Iya, nggak mungkin ada 1-2 orang, lalu kita lihat perbedaannya berapa banyak. 死人他的家属也不愿意把尸体让你捡去做 Orang 试验。 meninggal pun keluarganya tidak rela dia punya mayat untuk Anda belah-belah lah Bapak sekalian. 所以要知道人的比例是很困难的。 Jadi untuk mengetahui perbandingan asam amino manusia itu sangat susah sekali. 你问我为什么你会知道？ Lalu Anda mungkin nanya, gimana profesor bisa tahu? 当然，我有我的方法。 Karena dia punya cara rahasia. OK， 那得来不易就是了。 Oke, dapatnya dengan di luar dugaan semuanya. 好，所以这个很重要的这一个比例哈，我拿到了。 Ya, karena perbandingan yang sangat rahasia dan sangat susah sekali tanpa sengaja didapatin oleh Profesor Wang. 所以我不需要让人吃人肉。 Jadi luar biasanya Profesor tidak perlu manusia untuk makan daging manusia untuk bisa mendapatkan asam amino seperti manusia. 我就会制造人肉出来。 Dengan formula yang beliau dapat, beliau bisa ciptakan asam amino persis seperti asam amino manusia. 所以你现在看到那一罐素蛋白， Jadi Bapak sekalian, kalau Anda melihat protein yang begitu luar biasa, 那个里面充满玄机， dalamnya penuh misteri. 但是我不会给它写在后面， Tapi tidak dia tulis di belakang. 写在后面就把我很辛苦得到的比例告诉人家 Jadi 了。 kalau dia tulis di dalam jurnal dia atau tulis di dalam ingredient dia, bukannya rahasia yang dia dapat begitu susah payah dikasih tahu ke semua orang. 但是我可以告诉大家，你一直吃牛，一直吃牛，除了身体长得像 AD 一样比较高大以外，我不知道你有没有吃很多牛。 Kalau Anda makan sapi terus ya, nanti mungkin Anda akan merasa, wah saya udah makan sapi banyak, saya akan banyak sekali asam amino seperti saya. Ya. 那些吃牛肉为主的人啊，他除了身体长高、长得很大，他还有一个牛脾气。 Oh. Orang yang suka makan daging sapi, selain dia bertubuh gede, dia juga mempunyai sifat seperti sapi-sapian, kecuali aku. 好，那个牛脾气就是你不知道他什么时候要生气， Yeah. 什么时候会对你很好。 Jadi maksudnya kalau sifat sapi-sapian itu udah Anda nggak tahu mood dia, kapan dia baik, kapan dia ingin marah, kapan dia ingin emosi, ya kira-kira begitu. OK， 好，那些每天都吃羊肉的人啊，他也有一个羊脾气。 Kalau setiap orang setiap hari makannya kambing, dia juga mempunyai sifat seperti kambing. 那个羊脾气就是他永远不想动脑筋，他只是你做给我看，我来学你就好 Kalau 了。 orang yang doyan makan kambing, itu dia punya sifat seperti kambing. Dia tidak mau berpikir, apapun dia nggak mau lakukan. Yang penting lu bikin, gua lihat saja. Lu bikin untuk gua aja. Nah, kira-kira begitu.
所以羊是不动脑的，羊只是模仿。 Ya, jadi kambing itu tidak memakai otak. Ya, jadi kambing hanya suka untuk apa? Juga untuk meniru saja. 所以一群羊，只要那一头领头羊啊，掉到沙坑哈，全部都会掉进去的。 Maka Anda lihat kalau orang kambing kalau berjalan di padang rumput, kalau satunya jatuh ke sungai, semuanya ikut jatuh ke sungai. Karena mereka hanya only follow, Bapak sekalian ya, tidak berpikir. 这是羊群理论，就是那个带头的犯错，全部都会犯错。 Jadi kalau kawasan kambing, kalau kepalanya itu salah langkah, semuanya akan ikut salah langkah. 小心啊！你们这些当总裁的，你们当领袖的。 Jadi hati-hati para leader Anda, jangan banyak makan kambing, nanti sifatnya seperti kambing, salah bawa jaringan, semua masuk ke jurang. 你是那一头领头羊。 Ya, Anda adalah pimpinannya kambing tersebut. 你如果走错了，掉到沙坑，你整个团队都会一起掉进去的。 Kalau Anda salah jalan masuk ke jurang, maka seluruh member Anda akan masuk ke jurang. Jadi biar lebih pinter, minumlah Fixol. 因为我们的教育意思是说，听话照做，像羊一样。 Ya, karena di dalam sistem leadership kita selalu nanya, jangan banyak bertanya, cukup ikut pemimpin saja. Anda akan mencapai kesuksesan, benar? Jadi pastikan sebagai pemimpin Anda harus selalu di jalan yang tepat. Salah satu caranya seperti Pak Andi sering minum teh di tempat gua, ya Pak Andi ya. Atau Pak Chandra malam-malam suka telepon sekali ini. Ya, kira-kira begitulah. Saya ngomong lebih panjang dari dia lagi. 所以啊 ，MLM 很难做。 jadi MLM bukan satu bisnis yang gampang. 决定在那个领袖。 Ya, semua tergantung pada leadernya. 领袖对，他就一直发展，一直正面的发展起来了。 Leader yang benar akan membawa semua jaringan menuju ke jalan yang benar dan selalu berkembang. 领袖错，但领袖有负面的，领袖什么抱怨都来，很快他的组织就完蛋了。 Kalau seandainya leadernya banyak suka ngomel, banyak komplain, maka semua membernya akan ikut dia banyak komplain, akhirnya semua jaringan pun hilang. 因为 MLM 我们一直在创造一群一群的羊。 Karena di dunia bisnis seperti leader MLM ini, kita seperti sebuah leadership yang selalu kita membentuk satu sekelompokan kambing. Bukan kita kambing, bos kalian ya, jangan salah percaya. Yaitu bagaimana untuk sukses Anda cukup manut kepada upline Anda saja. 但是要不要变成牛群？ Jadi, bagaimana dari segi kambing kita bisa switch menjadi kawasan sapi? 当然不要。 Tentu tidak mau. 如果是一群牛群，谁也不会让谁啊，就是大家打来打去。 Kalau seandainya di dalam jalan bisnis MLM ini Anda menggunakan teori kawasan sapi, kacau. Kenapa? Karena semuanya keras kepala, semuanya mau menjadi pemimpin. Jadi siapa yang menjadi pengikut, Bapak sekalian? 好，那如果你是天天吃猪肉的话，那你会跟羊刚好相反。 Kalau Anda setiap hari doyannya bak, jadi Anda punya pemikiran akan terbalik dengan kambing. 因为猪只动脑不动四肢， Ya, karena kalau B2 hanya menggunakan otak, tidak menggunakan tenaga. Jangan lihat saya, beda. 吃完我来去睡 Aku 觉， sionya sapi, beda. 工作你们来做。 Nah, kalau babi biasanya hanya ngomong doang, tidak melakukan apa-apa, tidur saja, yang lakukan orang lain. Aku sio sapi, beda ya. 啊，又有事了，我又来了。 Jadi kalau babi punya prinsip, kalau ada makanan dia datang, ada kerjaan dia menghindar, bos kalian ya. 他每天只是动脑而已， Ya, setiap hari cuma pikir aja, tanpa action, bos kalian ya. 所以猪会长得比较好。 Jadi makanya ternak babi lebih cepat gemuk dibanding ternak yang lain. OK， 那天天吃鱼的人也是一样哦。 Kalau setiap hari makan ikan juga beda. 你看过鱼一大群鱼在海里面游吗？ Pernah lihat segelombang ikan dari renang di laut? 有时候diving的人哦，他知道的。做潜水的人， Kalau orang yang suka diving pasti pernah melihat kawasan ikan bagaimana mereka berenang dalam gerombolan. 他鱼一群，他游速度非常的快， Jadi kalau renang di dalam satu kawasan ikan itu renangnya sangat cepat sekali. 但是绝对不会相撞。 Tapi tidak akan satu pun tabrakan dengan yang lain. 但是如果你看到一条鱼，
Kalau Anda melihat seekor ikan sendiri, 自己在那边游， kalau direndang sendiri di sana, 它会自由自在，这样这样这样。 dia akan belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan. 你说它自由自在也可以，但是我可以说它六神无主。 Anda boleh mengatakan ikan tersebut sangat bagus, santai-santai, bisa renang kiri kanan. Tapi boleh satu kata lain adalah dia tidak punya pendirian, kadang belok kiri, kadang belok kanan, nggak punya pendirian. 但是鱼是一个群居动物，它合在一起力量极大。 Jadi ikan itu adalah sejenis hewan yang mempunyai kekuatan kalau mereka menyatu. Kalau mereka menyatu dan mempunyai satu prinsip yang sama, mereka rendangnya akan sangat cepat sekali. 单飞的时候，单游的时候，它是六神无主。 Ya, kalau dia sendiri saja, dia adalah pelin-pelan. 有跟日本人打过交道吗？ Pernah bisnis atau berkenalan sama orang Jepang? 日本吃鱼吃很多。 Orang Jepang banyak sekali makan ikan. 我在新吉谷看日本的年轻的人单独走在街上。 Jadi beliau kalau di Jepang melihat kalau satu orang Jepang berjalan di jalan, belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan, mungkin pengaruh sake kali ya. 他是没有方向的。 Karena dia tidak punya arah, karena nggak punya pendirian. 但是你看一群日本人是很厉害的。 Kalau Anda melihat serombongan orang Jepang kalau bareng-bareng, itu sangat luar biasa sekali. 这是鱼性。 Itu adalah sifat keikan-ikanan. 好，那你吃牛牛性，吃猪猪性，吃鱼性。如果你吃人肉，会不会比较有人性？ Anda makan sapi, Anda bersifat sapi, Anda makan babi bersifat babi, malas. Anda makan kambing bersifat kambing, Anda makan ikan bersifat ikan. Bagaimana kalau protein kita adalah terbuat dari sifat manusia? Makanya bukannya kita lebih manusiawi kalau minum protein dari para Fitsol? Benar? Benar. 好，我做了一个人肉蛋白。 Jadi Fitsol ini di proteinnya adalah boleh dikatakan adalah protein manusia. Kenapa bisa begitu? 你吃了会比较有人性。 Begitu Anda minum, Anda lebih manusiawi. 那是真的。 Oke, itu adalah benar, walaupun kita ketawa. 好，如果你不相信，你给你家的孩子吃。 Kalau Anda nggak percaya, kasih protein yang banyak untuk anak-anak di rumah. 尤其是小学、中学的孩子吃， Terutama mereka yang masih SD sama SMP. 表现非常明显， Boleh dibilang dia akan mengalami satu perubahan yang sangat luar biasa sekali. 会比较孝顺， Dia akan lebih berbakti kepada orang tua. 会比较听话， Dia lebih mendengarkan kata orang tua. 会给你叫妈咪、爹地。 Dia setiap hari akan bilang mami, daddy kalau udah pulang dari sekolah. OK， 我讲的是真话。 Ini adalah yang benar, Bapak sekalian. 不过你一定要对他好， Ya, tapi lu harus baik sama anak lu lah, Bapak sekalian. 因为人性还有一个就是会记仇。 Karena sifat manusia punya satu masalah, dia sangat dendam, Bapak sekalian. 你对他不好，他会给你记住。 Ya, kalau Anda tidak baik sama dia, dia akan ingat, Bapak sekalian. 没办法，那就是人。 Itulah manusia. OK， 人就是要我们对人好，人家就会对我好。 Ya, itulah sifat manusia. Kalau Anda baik sama semua orang juga akan baik sama Anda. 所以你帮助你的伙伴，你的伙伴就一定会帮助你。 Kalau Anda membuat semua member Anda jadi sukses, maka dia juga membawa kesuksesan buat Anda semua. 你不帮助伙伴，他也不会帮助你。你骂他，他会在心里面给你记住，等到机会他回来骂你。 Oke, kalau Anda tidak membantu member Anda, otomatis dia pun tidak akan membantu Anda, Bapak sekalian. Jadi kalau Anda marah member Anda, mungkin walaupun secara diam-diam, mungkin dia akan dendam kepada Anda, Bapak sekalian. Jadi paling benar adalah bagaimana membuat setiap member Anda bisa sukses, makanya Anda akan lebih pertama sukses. Itulah inti daripada bisnis MLM yang kita jalankan ini. Berikan satu plus luar biasa. Dengan kata lain, Anda sukses di atas kesuksesan orang lain. 这是我做全部一系列产品，觉得我最有成就感的一个。 Semua produk yang diciptakan oleh Profesor Wang, protein inilah yang paling dia banggakan. Karena tidak ada satu protein yang bisa dibikin persis seperti protein yang ada di dalam manusia. 所以我到全世界哪一个地方，
我到全世界哪一个地方，除了非 solution 以外，我一定会带着我的蛋白质。Jadi Profesor kau keliling seluruh dunia, selain membawa sangguang 3 botol Fitsol tersebut, dia pasti tidak akan terlepas dan lupa membawa protein. 好，所以我们在肝脏会看到我到底这么重要的蛋白质，我是够还是不够。 Jadi Anda bisa tahu liver Anda mempunyai peranan yang sangat penting, mempunyai 11 pabrik. Kalau seandainya proteinnya tidak cukup, dia akan mogok untuk bekerja, bahkan menjadi sirosis. Maka itulah pentingnya protein di dalam produk Fitsol tersebut. 会不会我这个变成78？ Bisa nggak saya menjadi 78? 不应该让它变成78，因为那多出的是3，一定你吃的是偏食的。 Oke, tidak mungkin akan menjadi 78. Kenapa? Karena pasti Anda akan makan sejenis protein yang bukan alami, yang bukan sesuai dengan asam amino yang ada di dalam tubuh manusia, makanya dia baru akan naik. 所以你偏食牛肉，所以牛肉的某一个氨基酸比人多的那一块就一直留在那边。 Jadi kalau orang mempunyai angka di atas 75, bermakna adalah orang itu selalu fokus ke dalam satu jenis makanan tertentu. Contoh, dia hobinya adalah sapi, pagi, siang, malam makannya sapi melulu. Jadi ada sejenis ingredient asam amino sapi yang lengket di sini yang membuat dia tinggi. Seandainya Anda makannya sapi juga makan, kambing juga makan, ikan juga makan, manusia juga makan, enggak, manusia enggak dimakan ya. Lalu yang lainnya juga makan, kalau makannya dia tidak akan lebih daripada 78. Ya. 那个多出来的几个氨基酸，你的肝脏就会一直想办法要把它做成缺的那一块。Jadi kalau kelebihan ini, anggap kelebihan 3 poin, maka liver Anda secara otomatis akan membuat memikirkan cara untuk menghilangkan 3 angka tersebut. 要把那一个氨基酸变成多出来的，变成你缺的，它需要 enzyme。 Jadi dia memerlukan enzim yang cukup banyak untuk mengemulsi daripada 3 item tersebut menjadi asam amino yang seperti manusia. 也就是说，把一种氨基酸变成另外一种氨基酸。 Jadi dengan kata lain merubah asam amino sapi menjadi asam amino manusia. 所以我们把它叫做转氨酶。 Maka kita namanya saya jadi lupa. Iya. Oke, kita lewatin dulu. OK， OK， 接下去好。所以我们身体里面有好几个转氨酶。Oke, jadi tubuh kita kan terdiri dari banyak sekali item-item, ya. 好，转氨酶有 GOT， 有 GPT。 Oke, di dalam di dalam enzim kita ini terdapat GOT, SGOT, SGPT. 好，有 ALP， 有 gamma GGT。 Oke, ya. Semua yang ada enzim-enzim kita ini bisa kita terukur di dalam cek darah kita berupa SGOT, SGPT, ya ALP dan juga gamma GT. OK， 好，虽然它的名词都不太一样，但是它的功能基本上是差不多的。 Walaupun istilahnya berbeda-beda, tapi fungsinya paling umumnya adalah sama. 就是从一种氨基酸把它转成你缺的那一种氨基酸，是转氨。Jadi dari sebuah asam amino satu berubah menjadi asam amino yang lain, ya itu adalah cara kerjanya liver yang bisa ditunjukkan dengan GOT, GPT, dan juga gamma GT. 它的本质上就是一个 enzyme， 它的功能是个 enzyme。 Ya, jadi cara untuk bisa membuat dia berubah asam aminonya ada harus dengan tambahan enzim ini. 如果转了以后还是剩下很多氨没有办法转， Kalau seandainya ada enzim tersebut dirubah masih tetap tidak bisa habis. 因为你实在太会偏食了，而且是天天偏食。 Anda setiap hari makannya cuma itu terus sangat memilih makanan dan tidak bisa makan secara semuanya. 好，这个时候这个氨它就会给你氧化，变成另外一个氨了。这个氨就是 ammonia 了。 Oke.
Jadi kalau seandainya Anda setiap hari makannya cuma sapi melulu, ya, dan tidak mau makan yang lain, makanya enzim di dalam tubuh Anda akan membuat kelebihan daripada asam amino ini berubah menjadi asam amino manusia. Kalau sampai kebanyakan dan tidak bisa dirubah, akhirnya lama-lama kelebihan enzim tersebut dari hewan tersebut akan menjadi amonia. Ya, amonia itu adalah satu jenis toksin. 我们平常说它是解毒，就是第二段啦，因为第一段是把氨基酸多出来的氨基酸变成你缺的氨基酸转氨。Jadi fungsi pertamanya adalah kelebihan daripada asam amino Anda akan dibuat oleh enzim supaya dia untuk memenuhi kekurangan asam amino Anda yang lain. Kalau sampai tidak bisa dan kelebihan lagi, baru akhirnya residunya menjadi amonia. 转不了还是剩很多，它就变成毒素了。 Jadi begitu sampai kelebihannya dan tidak bisa diapa-apain lagi, akhirnya menjadi toksin. 氨非常厉害。 Ya, itu sangat ngeri kalau racunnya amonia. 平常它是溶在水里面，所以我们叫做氨水。Amonia itu biasa larut di dalam air, ya. 氨水是什么东西？就是我们今天没有洗澡，你马上明天就闻到你自己的氨水的味道。 Jadi apa sih sebenarnya amonia ini? Kalau hari ini pulang Anda tidak mandi, besok pagi Anda bangun, Anda itu amonia bos sekalian ya. Itu baunya itu. 你上厕所闻到的就是氨水的味道。 Kalau Anda kencing ya, lalu tidak di flush, sebentar Anda itu amonia bos sekalian ya. Air kencing itu amonia. 不管从前面出来还是从后面出来，都是氨。 Baik keluar dari depan maupun keluar dari belakang semuanya amonia bos sekalian ya. 你出来的是 liquid 还是 solid 还是 气体。 Jadi yang Anda keluarkan berupa cairan, berbentuk padat atau berbentuk keringat, semuanya adalah amonia. 都是氨，都是 ammonia。 Semuanya adalah amonia. 好，这个 ammonia 如果浓度比较高， Kalau amonia ini itu dosisnya tinggi, 它的味道就是变成尸体的味道。 nanti baunya akan seperti bau mayat. 浓度高的时候，这是尸体的味道。 Kalau amonia ini dosisnya tinggi, lebih kental baunya, dia seperti bau mayat. 所以很多在鉴定尸体的法医他最怕的是什么呢？就是怕这个尸毒。 Jadi kalau biasanya yang bantu peneliti mayat, mereka paling takut adalah racunnya mayat, ya. 这个是中枢神经毒素。 Dia spesial kalau terhirup, dia akan merusak saraf otak kita. 好，所以我们叫做 GOT、GPT、ALP、伽马 GDT 都叫做解毒酵素。 Jadi GOT, GPT, dan AMAGT kita bisa mengatakan itu adalah organ yang spesial untuk melihat bagaimana fungsi detoksifikasi kita di tubuh ini. 这个有一个很重要的指标，你一定要记住，因为看验血报告，这个是重点。 Jadi di sana ada satu poin yang sangat penting untuk Anda lihat kalau melihat liver ini. 好，一般来讲 GOT 它会是给你写小于40。 Biasanya kalau di laporan lab GOT-nya dia akan tulis lebih kecil dari 40. 那也就是说，41它就变红字。 Jadi biasanya kalau 41 dia udah tidak bagus. 为什么变红字？它就是生病了。 Jadi kenapa tidak baik? Karena kalau 41 bermakna adalah Anda udah mulai sakit. 那个病没有什么了不起。 Ya, kalau berubah itu penyakit itu sebenarnya tidak ada apa-apanya. 那是发炎。 Itu hanya karena inflamasi. OK， 好，那就是说，如果我身体里面有这么多的氨， Kalau seandainya tubuh saya mempunyai gitu banyak amonia, 那我要适时可以把它全部转掉。 kalau saya angka 40 ini bisa saya hilangin sama sekali, 但是很危险， tapi harus sangat bahaya. 因为我刚好有40全部转掉，但是我如果多一点点，我就变发炎。 Ya. Jadi kalau 40 ini saya bisa hilangin, tapi kalau benar menjadi 41, apa yang terjadi? Anda akan terjadi inflamasi. 但是如果我只有一半，只有20， Kalau seandainya saya cuma 20,
也意味着我留住的一半的氨在我的肝脏里面没有给它解掉。Bermakna adalah amonia di tubuh ini ada sisa separohnya tidak bisa dihilangkan. 所以明天你吃多一点的同样的东西的时候，很快就跳出去了。 Jadi kalau Anda makan makanan yang sama seperti yang kemarin lagi yang membuat amonia Anda tinggi, maka dia akan gampang sekali untuk naik lagi ke 40. 或者你喝了酒，它就跳走了。 Atau seandainya Anda mempunyai masalah seperti amonia ini, Anda minum arak atau wine atau bir saja, dia akan langsung loncat ke 40. 所以我们最重要的就是要找出一个安全数字。 Jadi yang paling penting adalah kita harus menemukan angka yang teridealnya dan amannya itu angka berapa. 那个安全数字既可以把大部分的 GOT、大部分的氨转掉，但是又离开花园有一段距离。 Jadi angka yang paling tepat ini untuk memastikan bahwa semua daripada amonia itu bisa dihilangkan dan dia juga jauh daripada apa? Jauh daripada inflamasi. 经过大数据的调查跟 database 的比对，知道最好健康的人都在3/4。 Melalui riset dan juga big data, yang paling tepat GOT kita adalah di 30. Ya, karena di 30 bermakna amonianya udah bisa dihilangkan total dan dia tidak akan menuju pergi inflamasi. 也就是说，31你就要想办法让它退回来。 Jadi kalau Anda ada angka 31, Anda harus berupaya untuk dia kembali ke 30. 32要想办法让它退回来， Ya, 到40要想办法让它退回 Ya, 来 dia， harus kembali ke situ. Ya. 因为它再上去就是花炎， Karena kalau dia makin tinggi, dia akan inflamasi. 退回来的方法就是防止花炎。 Oke, begitu dia kembali ke 30, dia adalah mencegah terjadi inflamasi. 防止花炎最好的就是吃的叫做 Hepanamin。 Ya, kalau untuk mengantisipasi inflamasi untuk liver, paling bagus adalah hepanamin. Ya. OK， 所以现在大家知道了哈，只要高过31，你就要让他吃 Hepanamin。 Ya. Jadi kalau angka SGOT-nya lebih dari 30, Anda harus pastikan dia minum hepanamin. Karena hepanamin terdiri dari bunga Sri Malin yang sangat luar biasa. Dunia hanya bisa capai 70%, yang ada di profesornya bisa mencapai 98,3%. Jadi sangat bagus sekali untuk inflamasi dan langsung jitu. 离开30越远，就要吃的越多。 Kalau jauh dari 30 ke atas harus minumnya lebih banyak. OK， 超出了40，那就是最少都要吃6颗。 Kalau lebih dari 40 sehari minimal harus 6 kapsul. 1 botol 90 kapsul. OK， 好，那少于30就意味着它的酶是不够的。 Kalau kurang dari 30 bermakna enzimnya kurang. enzyme 是不够的。好 ，enzyme 不够，我们很难吃 enzyme 来补 enzyme。 Jadi kalau enzim kurang, kita sangat susah minum enzim untuk mengatasi enzim. 因为一个 enzyme 是一个化合物，你到了胃就被分解开了。 Karena enzim begitu Anda minum sampai ke lambung, dia udah hancur oleh asam lambung. 过了胃以后，它没有办法再合回来。 Tapi kalau daripada lambung, dia nggak bisa kembali lagi itu dia punya enzim. OK， Lalu harus gimana kita? 但胃里面其实好像打仗一样。 Ya, sampai ke lambung seperti kita lagi perang, semuanya habis, hancur. Ya. 哦，在战乱的时候，一家人经过战乱的时候分开，很难找回来。 Jadi sebagaimana begitu masuk lambung kayak masuk ke medan peperangan, ya keluarga kalau pecah, otomatis susah sekali itu dibalikin. 所以我们最有效、安全的方法就是我补 amino acid 来让它肝脏自己合成 GOT。 Oke, jadi cara gampangnya adalah bagaimana kalau Anda kurang daripada 30, Anda harus banyak makan asam amino supaya liver Anda akan memulihnya diri sendiri. Jadi asam amino paling banyak di mana? 所以20到30要吃 enzyme， 少于20更要吃的更多的那个 enzyme 就是素蛋白。 Jadi kata lain kalau kurang daripada 30, enzim yang paling gampang Anda dapatin untuk sesuai dengan asam amino tubuh kita adalah protein. Ya.
Jadi paling gampang, liver Anda kalau kurang dari 30, bermakna dia akan menunjuk kekeringan atau sirosis, Anda ingatnya protein. Kalau Anda lebih dari 30, bermakna inflamasi. Inflamasi Anda ingatnya adalah hepanamin, ya. Itu Anda harus ingat. 好，我如果给大家一个 reference 一个参考值，如果在这里你就要一天吃1次，如果在这里一天吃2次，小于这个一天吃3次。Oke, jadi gampang. Kalau kurang dari 30 adalah normalnya, kurang dari 10, 30, 20 sehari 1 kali. Protein 2 sendok gede sekali minum. Kalau angka 10, sehari 2 kali, 2 sendok gede. Kalau sampai ke 0, ya itu dia udah kering, habis sirosis. Sehari 3 kali minum protein, sekali minum 2 sendok gede. Ya, oke. 基本上如果小于10个位数哈，你要快让他吃，而且吃得多才会来得及救援。Kalau kurang dari 10, ya lama-lama sirosis jadi benar keras, dia udah tidak bisa apa-apa lagi. Jadi harus segera minum protein. Dan kabar gembiranya, dalam jangka waktu berapa bulan ini, protein udah bisa kita pasarkan di Indonesia. Nomor registernya udah kita dapat, ya. 所以是不是你会看验血报告就会开单，那对方就会买货？ Jadi bukannya kalau Anda cukup belajar bagaimana cara melihat laporan lab, Anda udah bisa seperti buka resep dan mereka akan beli vitamin Anda. Jadi 2 item yang paling penting, lihat liver dan lihat kolesterol, Anda pasti closing-nya banyak. 所以不需要我来看验血报告，你就会看，对不对？ Ya, jadi tidak semua harus Anda sodorkan ke Profesor Wang untuk melihat. Anda melihat sendiri udah bisa. Liver sama kolesterol. Anda tidak usah berbondong-bondong nanti minta Miss Edison, lihat dong laporan saya kalau dia ke Jakarta, ke Indonesia berbondong-bondong, nggak usah. Ya, cukup lihat liver dan lihat kolesterol, beres. 所以如果像我昨天看到小于10的哈，是不是他要吃越多越好？ Jadi kalau kurang dari 10 SGPT SGOT-nya, maka protein harus minum lebih banyak, lebih bagus. 好，这是非常有效而且正确的方法。 Itu adalah cara tepat dan paling efektif untuk mempercepat menghilangkan sirosis. 大家特别要注意的就是这个 ALP。 Ya, yang paling harus diperhatikan juga ALP. ALP 有时候的数字是会60到150，而且这个数字不定的。 Ya, range yang ada di dalam cek lab biasanya 60 sampai 150. 你一定要总的2个相加好像这个60，这个50，2个相加除以2。 Oke, Anda harus tambahkan dan bagi 2, 60 tambah 150, 210 bagi 2 adalah. 然后这个得出来以后，再2个再相加，再除以2。Oke, 210, 105, 105 tambah 155 adalah 255, 255 bagi 2 adalah berapa? 125,75. 好，这个是我们在看这4个验血报告里面，都是用同样的方法来鉴定它。 Ya, ini adalah bagaimana cara untuk melihat angka yang benar di ALP-nya tersebut. 好，最后一个把伽马 GGT， ya, terakhir adalah gamma GT， 跟它合在一起来看。 tambah dia barengan。 如果这2个都是很高， kalau dua-duanya tinggi， 这个人或者是这个大部分是孩子比较多。ini umumnya bisa terjadi pada anak-anak。 这个孩子就是连排骨都跑出来。 Jadi sampai detoksifikasi pun bisa kelihatan sangat jelas sekali di tubuhnya. 2只脚都已经瘦得要命了。 Kakinya bisa kurus-kurus sekali, ya, karena dia boleh bilang kekurangan gizi. 但是肚子是大的。 Tapi perutnya gede seperti orang busung lapar. Itu bisa terjadi kalau ALP-nya tinggi dan gamma GT-nya tinggi, ya, perutnya lapar kali. Gua pikir makan misalnya jamnya dekat ya. Perutnya buncit, ya, kakinya kecil. Nah, kalau perutnya buncit, kakinya gede, bukan, ya. 跟你无关，跟你无关。 Benar, tidak ada hubungan sama saya karena kaki gua gede. OK， 好，这一种是很难救回来的一种。 Itu penyakit yang sangat susah sekali untuk diobatin. 如果
还是小孩子有救。 Kalau dia masih anak-anak, bisa disembuhkan dengan protein. 如果是大人，很难救， Kalau dia udah dewasa, berdoa sajalah. 因为它是胆管、跟胰管、跟12指肠全部都是出问题了。 Oh, karena ternyata usus besar, usus kecil, usus 12 jarinya semuanya bermasalah. Jadi apapun yang diminum juga sangat susah sekali untuk dicerna. 如果你帮人看验血报告， Kalau Anda bantu orang melihat laporan lab, 看到有这一个很高，这个也很高的， melihat gamma GT-nya tinggi, ALP-nya tinggi, 你要看看这个人跟你关系好不好。 Anda melihat berikutnya harus Anda lihat orang itu hubungannya baik sama lu enggak. 如果刚刚认识， Kalau baru kenal, 你赶快跑， Anda cepat melarikan diri. 因为不是你的能力能救他。 Karena bukan kemampuan Anda untuk bisa menyembuhkan dia. 但是如果他是你的亲人或者亲人的亲人， Kalau itu adalah relatif Anda, saudara Anda, kenalan Anda, ya, pacar Anda, calon mertua Anda. Wah, saya calon mertua pun keluarin, ya. 你要赶快把他救起来， Cepat-cepat Anda berikan dosis yang tinggi, ya, untuk protein tersebut. 因为这个药物是救不了的。 Obat itu tidak bisa mengatasinya sama sekali kondisi tersebut. 以前华佗会救，就是这种病。 Semua? 华佗就是中国最出名那个中医。 对。 嗯， Dulu Cina zaman dulu kaisar-kaisar punya ada terkenal tabib yang sangat luar biasa namanya Huo. Itu adalah penyakit yang paling memusingkan untuk tabib tersebut. Tapi mereka nggak bisa sembuhin, kita bisa sembuhin. Yeah. 好，第一件要救他的方法是让他什么东西都不吃，只吃飞寿。 Kalau orang penyakit ini, ya baik dia anak kecil atau dewasa, tapi dewasa kalau nggak ada hubungan sama Anda melarikan diri dulu, ya. Nah, pertama apapun tidak boleh makan, hanya boleh minum Fitsol secara lengkap. 不是一天， Bukan 1 hari, 也不是2天， bukan 2 hari, 最少要10天、20天。 minimal harus 10-20 hari berturut-turut. 这个是让他饿，但是不会饿死。 Membuat dia lapar tapi tidak mati. Istilahnya adalah kalau kita di IF ya pagi-paginya keluar segala macam memakan semua yang jelek, tapi hanya Fitsol setiap hari lapar minum Fitsol, lapar minum Fitsol sama protein semua minum supaya mempertahankan stamina-nya selama 10 hari berturut-turut, dia akan merupakan satu perbaikan yang sangat luar biasa sekali. Kalau masih belum cukup tambah 10 hari lagi. Dan itu membuat dia apa? Membuat dia meregenerasi selnya secara menyeluruh sangat cepat sekali. 以前华佗把这个抢救的方法叫做辟谷。 Dulu zamannya yang Huo tadi ya, yang tabib yang paling bagus itu, dia menamakan piku sesuatu. 没人看懂，我都看不懂。 Oke. Namanya piku, artinya profesor aja tidak ngerti, apalagi gua. 慢慢的才发现说，这此必非彼必， Oh. 避开。 Oh, piku bermakna adalah kalau ketemu proses penyakit tersebut, tabib Huo dulu katanya piku, artinya menjauhlah dari orang yang punya penyakit tersebut karena nggak ada obatnya. 但是华佗可能故意写成这个谷，让你看不太懂，其实应该是这一个谷，谷物的谷。谷物的谷。Oke, jadi sebenarnya kalau orang nggak ngerti adalah Huo bilang piku, pernah melarikan dirilah orang yang punya penyakit tersebut. Padahal sebenarnya yang dia ngajarin adalah Anda tidak boleh makan apapun selain makan biji-bijian saja. Hah? 好， Hindari makan 原则 biji-bijian. 上就是 starch。 Oh, jadi intinya adalah membuat dia lapar dan tidak boleh makan apapun. OK， 这是一个抢救一个病危的人最好的方法。现在有人把它叫做168，或者是怎么等等。OK， Ya, sekarang yang ngetrennya kata profesor namanya IF ya, intermittent fasting. 16-8, 18-6
Ya, ini bukan angka loteri soalnya ya, jangan dipasang itu. 好，fasting 可以不吃蛋白质，可以不吃这个脂肪，也可以少吃糖或者多一点的脂肪等等，但是一定不能少掉维生素、矿物质、微量元素。 Kalau untuk IF, oke, Anda boleh tidak makan karbo, tidak makan apapun segala macamnya, tapi Anda tidak boleh kurang satu-satunya adalah mineral, yaitu CM. Itu wajib Anda minum kalau Anda dari IF. 最后，我要给 Eddie 一个最好的配方。 Berikutnya beliau akan memberikan satu resep untuk saya menjadi family pack, menjadi six pack. Silakan catat ya, silakan catat. 但是他不可以乱跑，他必须住到我家去。 Waduh, tapi dengan catatan saya harus pindah ke rumah Profesor Wang. 我让他20天每天吃会瘦。 Wah, lapar 20 hari setiap hari minum Visol. Nanti 20 hari kemudian dari ini menjadi ini. 好，谢谢大家。 Oke, terima kasih berikan satu pos yang luar biasa untuk Profesor Wang. Okay.